Hai, salam sejahtera. Nama saya Arida. Saya adalah pengasas untuk Define People's Rights Group. Hari ini saya nak buat video ni bagi membuat beberapa pertanyaan kepada Ketua Hakim Negara berhubung satu isu yang saya curiga beberapa kes mahkamah rekodnya telah dipalsukan. Sebenarnya aduan pertanyaan yang hampir sama saya telah pun buat beberapa hari yang lepas kepada ketua pendaftar di Istana Kehakiman. Oleh kerana jawapan yang mereka bagi itu tidak menjawab soalan-soalan saya, mereka hanya lari dari menjawab soalan saya terpaksa membuat pertanyaan yang sama kepada Ketua Hakim Negara. Okey, pertama sekali saya nak jelaskan kes-kes mana saya sedang mencuriga rekodnya telah dipalsukan. Sebenarnya satu kes tahun 2016, saya percaya kes itu telah dipalsukan dan aduan dan pertanyaan itu telah pun dibawa kepada Ketua Hakim sebelum ini. Dan untuk pertanyaan tersebut, sebelum ini Ketua Hakim telah mencadangkan saya gunakan proses undang-undang untuk memohon CRT kes tersebut. Pasal saya cakap saya curiga kes tu telah dipalsukan. Untuk membuktikan benda tu, saya mohon tunjukkan CRT kes tersebut kepada saya. Sebenarnya saya adalah salah satu pihak kes, di mana aduan saya polis telah gabungkan dengan aduan pengadu lain dan kes diberi kepada pihak pendakwan, dan pihak pendakwan mengabaikan aduan saya dan mereka cakaplah kes tu telah naik ke mahkamah. Dan curiga saya adalah kes tu tidak jalan di mahkamah dan rekodnya telah dipalsukan seolah-olah tunjukkan pesalah tersebut telah mendapat hukuman. Dan dengan itu alasan pihak kehakiman adalah saya bukan pihak kes, jadi tak boleh tengok CRT kes tersebut. Dengan itu curiga saya telah meningkat dan Ketua Hakim sebelum ini mencadangkan menggunakan proses undang-undang untuk memohon CRT tersebut. Saya telah pun filekan saman pemula untuk membuat satu permohonan penzairan dokumen, dan saman pemula itu, permohonan tersebut telah dibuang oleh penolong pendaftar masa pengurusan kes dengan alasan kononnya ada kesalahan teknikal dalam permohonan saya. Tidak nyatakan apa kesalahan itu, terus buang macam itu saja. Dengan itu saya hanya nak menyatakan saya dah cuba cadangan Ketua Hakim yang sebelum ini oleh Ketua Hakim, dan saya masih dihalang. Okey, jadi ini tidak adil kepada saya. Saya dah bayar hampir RM200 lebih untuk permohonan saman pemula, sia-sia saja macam tu. Jadi ini nampak sangat mereka dah buat salah dan lari dari tunjuk bukti. Tak berani untuk mengaku dan lari dari, kalau memang wujud kes tu, tunjuklah video tersebut. Simple macam tu saja. Okey. Sebenarnya saya adalah pihak kes, hanya pihak pendakwan mengabaikan aduan saya. Okey. Saya lah pengadu yang mengusaha untuk menggerakkan kes tersebut sebenarnya. Okey. Jadi saya tidak boleh jadi mangsa kepada salah pihak lain. Okey. Dan merampas hak saya untuk melihat sama ada kes tu betul-betul jalan. Pasal tuduhan yang saya buat ni, bukan tuduhan lah, curiga saya ni serius. Kalau memang benar berlaku, katakan seorang buat laporan polis dan pihak mahkamah memalsukan rekod kes itu seolah-olah dia sudah dapat hukuman. Bayangkan dia langsung kes tu tak jalan di mahkamah. Jadi benda tu amat serius.
Itu menunjukkan kerosakan yang amat serius di kehakiman. Jadi benda itu harus ditunjukkan bukti sekiranya uh, uh, curiga saya ni tak betul. Okey. Itu satu kes lah. Saya rasa Ketua Hakim kenal isu tu. Pertanyaan itu saya tak buat kepada ketua pendaftar kerana benda ni saya telah pun berurusan dengan Ketua Hakim. Okey, jadi saya nak tanya balik benda tu mengenai kes tersebut. Tahun 2016 punya kes, di mana kes tu wujud ataupun tidak. Sekiranya wujud, permohonan saya, tunjukkan saya sihat. Okey, jangan cakap gunakan proses undang-undang lagi pasal mereka tak bagi peluang. Mereka menyekat saya di mahkamah. Okey, mereka salah gunakan kuasa, mereka menyekat. Okey. Dan baru-baru ni sudah timbul dua lagi kes unsur yang sama. Saya curiga dua-dua kes tersebut telah dipalsukan. Mengenai saya dah telah menanya very straightforward question pasal dua kes tu, sama ada wujud ataupun tidak secara sah dua-dua kes tu. Pihak ketua pendaftar lari untuk jawab soalan yang terus terang macam itu. Mereka hanya bagi mereka lari daripada menjawab soalan itu dengan alasan-alasan yang tidak munasabah, di mana mereka cakap satu alasan adalah biasalah, seperti biasa mereka cakap kes sedang jalan di mahkamah, jadi tidak boleh jawab soalan itu. Mereka cadangkan untuk tanya peringkat kes itu sendiri, dalam pengurusan kes itu sendiri, bukan dari segi tahap pentadbiran. Okey. Sebenarnya satu daripada dua kes yang baru saya curiga rekodnya dipalsukan telah pun selesai. Jadi alasan itu tidak boleh terima pakai untuk salah satu kes yang saya mohon. Yang berikutnya, saya tidak boleh terima alasan mereka kes sedang jalan. Itu bukan isu fakta kes tersebut, fakta asal kes tersebut. Ini adalah curiga saya ni memalsukan rekod sesuatu kes, mendaftarkan kes secara tidak sah. Maksud saya, senarai kausanya dipalsukan. Yang apa saya percaya adalah contohnya lah, katakan 4 bulan lepas, hari ini mereka buat satu memalsukan senarai kausa seolah-olah kes telah pun wujud 4 bulan yang lepas. Katakan kes tu masa tu tak langsung wujud, mereka rekakan, mereka memalsukan senarai kausa, mereka memalsukan rekod kes tu. Itulah curiga saya. Jadi kalau itu benar, katakan syak saya ni memang jadilah, katakan penipuan telah jadi, itu adalah kes yang baru, kes lain, bukan kes yang mereka daftar, mereka wujudkan itu. Jadi menolak saya kepada kes asal itu, perkara ini adalah tidak tepat. Ini bukan tepat, pasal ini masih dalam peringkat pentadbiran, merekodkan kes. Okey, itu semua peringkat pentadbiran, bukan peringkat, ini bukan kerja hakim untuk bicarakan. Okey, kalau peringkat pentadbiran dah buat penipuan, okey, katakan mereka dah memalsukan rekod, itu adalah kes baru. Jadi pertanyaan saya, okey, ini hanya peringkat pertanyaan saja, bukan siasatan ke apa. Belum masuk level itu pun. Nak tanya pun tak nak jawab. Ini semua lebih mencurigakan. Okey, kes yang sudah completely selesai pun tak nak jawab. Kes yang jalan itu, saya hanya tanya rekod, sama ada rekod itu, rekod kes rayuan itu dipalsukan ataupun tidak.
tak nak jawab, lari. Okey. Jadi saya haraplah Ketua Hakim at least bertindak teluslah. Okey, saya terangkan apa dua kes yang barulah. Salah satu kesnya adalah satu kes waran tangkap yang polis mengatakan kononnya telah file di Mahkamah Georgetown Pulau Pinang untuk menangkap saya. Okey. Saya curiga kes waran tangkap itu kemungkinan besar langsung tidak wujud sebab alasan saya adalah semasa betul-betul polis nak menangkap saya untuk mendakwa saya di salah satu kes di Pulau Pinang, mereka memberi alasan mereka menangkap saya untuk satu kesalahan menghalang penjawat awam. Okey, untuk membuat tanggungjawab. Okey. Kejadian tersebut kejadian yang mereka maksudkan adalah satu kejadian di Seremban, Negeri Sembilan. Tapi mereka nak menangkap saya untuk satu kes di Pulau Pinang. Okey, Mahkamah Georgetown. Mereka nak mendakwa saya di Mahkamah Georgetown Pulau Pinang. Dan itu adalah sebenarnya satu kesalahan multimedia, yang mana kesalahan yang tidak boleh tangkap tanpa waran. Okey. Jadi mereka menggunakan satu kes di Seremban yang kesalahan boleh tangkap tanpa waran untuk tangkap saya dan bawa kepada satu kes di Pulau Pinang, negeri yang lain, satu kes yang tidak boleh tangkap tanpa waran tangkap. Jadi di sini telah wujud satu pelanggaran SOP. Jadi saya dah buat laporan polis terhadap polis mengenai penangkapan yang tidak sah tersebut. Okey. Kini polis menggunakan alasan baru. Kononnya mereka tangkap saya dengan waran tangkap dan menunjukkan satu nombor kes waran tangkap mahkamah. Senarai kawasan memang wujud. Okey. Jadi saya mencuriga rekod tersebut dipalsukan, di mana kes waran tangkap tersebut langsung tidak wujud. Mereka untuk menutup penipuan polis, pihak mahkamah telah membantu penipuan polis dan merekakan senarai kawasan palsu tersebut. Okey. So alasan saya, kalau betul mereka ada waran tangkap, hari yang mereka tangkap saya tak perlu memberi alasan mereka tangkap untuk kes lain. Okey, mereka terus boleh cakap kami tangkap dengan adanya waran tangkap, habis cerita. Okey. So jadi saya tanya juga kepada ketua pendaftar sama ada publik, orang awam, boleh dibenarkan untuk akses kepada e-filing, sistem e-filing untuk semak sendiri dokumen, sama ada dokumen kes yang berkaitan dengan saya. Saya adalah salah satu pihak kes kerana waran tangkap tersebut dimohon ke atas saya. Jadi automatically saya adalah pihak kes. Jadi mereka cakap orang awam tidak dibenarkan. Okey, saya anggap jawapan itu adalah benar dan saya akan bawa cadangan kepada Perdana Menteri untuk membuatkan satu prosedur baru supaya orang awam yang membela diri, menguruskan kesnya sendiri, dibenarkan untuk akses ke sistem e-filing untuk muat naik dokumennya ataupun melihat dokumen yang difailkan oleh pihak lawan. Okey, itu kemudian. Okey, saya datang kembali kepada kes kedua yang saya curiga. Saya nak jelaskan apa kes dan apa alasan saya curiga rekodnya telah palsukan. Kes ini satu kes rayuan, di mana pada pertengahan bulan April 2023 tahun ini saya telah menang satu kes di Mahkamah Magistrate.
kes yang ada kaitan dengan kes di Pulau Pinang. Kes di Pulau Pinang adalah kes asal, di mana saya buat tahun 2018 saya telah membuat satu video dan membongkarkan penipuan polis dalam kes-kes scammers. Okey. Dan polis salah gunakan kuasa mereka untuk menangkap, dan pihak pendawan bersubar dengan penipuan mereka. Mereka telah mendakwa kes itu di Pulau Pinang. Okey. Kes ini pula, masa polis datang ke rumah saya untuk menangkap saya untuk siasatan kes video tersebut, polis minta saya buka rumah saya untuk mereka masuk untuk menggeledah semua barangan komputer dan kamera yang saya gunakan untuk rakam video tersebut. Okey, saya minta polis memberi waran penggeledahan, menunjukkan saya waran penggeledahan sebelum saya benarkan mereka masuk ke rumah saya. Dengan itu, polis telah mewujudkan satu lagi kes yang tidak berasas. Kononnya saya telah menghalang mereka untuk membuat tanggungjawab. Jadi ini adalah kes yang berikut mereka wujudkan. Kes itulah saya telah menang. Kes kononnya saya telah menghalang penjawat awam untuk melaksanakan tanggungjawab. Kes tersebut saya telah menang di Mahkamah Magistrate pertengahan bulan April 2023. Dan pada 29 Ogos 2023, iaitu lebih daripada 4 bulan, saya dipanggil oleh polis dan memberi satu dokumen daripada pihak mahkamah untuk panggil saya untuk kes rayuan tersebut. Di mana pihak DPP sedang merayu kes tersebut, di mana kes akan didengar pada 1 September 2023. Maksudnya saya diberi dokumen untuk panggil untuk kes itu hanya tak sampai 2 hari sebelum pendengaran kes. Okey. Saya juga telah menyemak senarai kausa mengikut nombor kes rayuan tersebut. Senarai kausa menunjukkan sebelum saya dipanggil untuk kes itu pun 3 kali kes tersebut telah didengar di hadapan penolong pendaftar dan sekali di hadapan hakim Mahkamah Tinggi. Okey. Jadi soalan saya curiga sekiranya kes telah wujud dari awal, mengapa beberapa pengurusan kes telah dibuat, mengapa saya tidak dipanggil? Dan sampai hari ini, notis rayuan pun saya tidak diberi. Notis rayuan adalah dokumen pertama untuk memulakan satu rayuan untuk satu kes. Mengapa dokumen pertama itu pun tidak diberi kepada saya? Sudah hampir 5 bulan sekarang. Okey? Dan seterusnya, apakah alasan mereka terdesak macam itu? Hanya panggil saya, maklumkan untuk pendengaran kes itu 2 hari sebelum, tak sampai 2 hari sebelum pendengaran kes. Dan apakah keperluan mereka menggunakan polis untuk memberi dokumen itu kepada saya? Okey? Dan juga semasa pendengaran kes, lepas mereka panggil saya pada 1 September 2023, apabila saya cuba tanya hakim tersebut mengenai curiga saya dengan rekod kes tersebut, kewujudan kes rayuan tersebut, hakim tersebut menghalang saya, tak nak beri peluang untuk saya tanya apa-apa soalan, dengan alasan hakim tu tak ada apa-apa dokumen kes tersebut di hadapannya. Seperti nota keterangan pun tak ada. Okey. Jadi dengan itu hakim tersebut menghalang saya menanya soalan, dan hakim tu juga menjalankan kes dalam kamar
sedangkan saya dah mohon untuk menjalankan kes tersebut di mahkamah terbuka, open court. Tapi saya dipaksa untuk kesnya didengar di kamar dan kes dijalankan begitu tidak adil, dan sampai saya tidak dibenarkan untuk tanya apa-apa soalan, dan tarikh berikut telah diberi. Macam tu saja kes habis pada hari itu. Okey, dan masih pihak pendakwan ataupun pihak mahkamah gagal untuk memberi notis rayuan tersebut kepada saya. Okey. So, apabila saya meneliti semua perkara ini, saya percaya oleh kerana satu kes rayuan kena buat rayuan dalam 14 hari, kini sudah 4 bulan, tiba-tiba mereka ada niat untuk menganiaya saya ataupun ada sesuatu niat, mereka cuba mewujudkan kes rayuan tersebut. Masa dah terlepas, jadi mereka telah memalsukan rekod kes tersebut seolah-olah kes dari awal telah wujud. Itu yang saya percaya. Jadi oleh kerana saya tidak ada akses untuk kepada sistem e-filing sebagai orang awam, jadi saya pun tak boleh lihat bilakah tarikh pertama dokumen rayuan, notis rayuan itu telah difailkan untuk kes rayuan tersebut. Bilakah sama ada kes waran tangkap tersebut. Mengikut ayunya dia failkan semua dokumen secara e-filing masa dia bagi keterangan kepada mahkamah untuk kes asal tu. Dia cakap macam tu. Okey, jadi saya oleh kerana tak ada akses, saya terpaksa tanya kepada pihak kehakiman itu sendirilah. Saya dah cuba tanya ketua pendaftar, tidak ada jawapan. Mereka lari daripada jawapan dengan alasan-alasan yang tidak munasabah, tidak telus. Mereka langsung tidak menunjukkan ciri-ciri yang ketelusan tu tak ada. Hanya bagi alasan-alasan yang tidak munasabah dengan mengkaitkan pertanyaan saya dengan salah satu kes. Mereka cakap kononnya kes sedang jalan, tapi kes waran tangkap dah habis. Okey, dah selesai. Jadi itu pun mereka tak jawab sama ada kes tu benar wujud secara sah. Okey, mereka tak nak jawab. Okey, jadi saya nak tanya kepada semua soalan ni kepada ketua hakim lah. Okey, saya akan menulis surat secara bertulis juga semua soalan ni. Saya kali ni saya harapkan ketua hakim menjawab. Okey, apabila kami tanya kes tu benar wujud ke tidak, jawablah ya ataupun tidak. Simple macam tu. Janganlah goreng ada kes jalan lah, itulah inilah. Simple logic. Ini adalah kes baru. Sekiranya rekodnya dipalsukan, yang itu tidak ada kaitan dengan kes yang mereka sedang rayu ke waran tangkap ke, tak ada kaitan. Okey? Dan mereka juga mencadangkan jawapan daripada pihak ketua pendaftar untuk merayu kes di mahkamah lebih tinggi. Apa guna saya rayu kes waran tangkap tu semua? Okey, polis telah pun tangkap saya. Macam mana saya rayu tu boleh membuatkan polis tak tangkap saya? Polis telah pun tangkap saya, gari saya, bawa kes tu, benda tu semua dah selesai. Hanya saya curiga, katakan kes tu betul-betul dipalsukan rekodnya, polis menangkap saya tanpa waran tangkap, itu semua akan wujud kes baru. Dan benda itu juga akan menyokong saya dari kes asal yang sedang jalan di Mahkamah Pulau Pinang, di mana polis memang buat penipuan dari pelbagai sudut. Dulu main komplain saya adalah polis menyelamatkan scammer, mereka menipu kes-kes scammer. Okey? Jadi apabila polis membuat penipuan dalam rekod waran tangkap, memberi keterangan palsu mengenai itu semua, jadi akan timbul keraguan terhadap siasatan mereka.
Apabila publik salahkan polis yang siasat, jadi benda ni semua apabila nampak siasatan polis ada penipuan, okey, jadi itu semua akan menyokong, okey, saya untuk menimbulkan keraguan terhadap siasatan polis. So ini semua untuk kebaikan saya, demi keadilan, dan juga itu adalah hak saya untuk membuat satu kes sekiranya pihak polis, pihak pendawan dan pihak mahkamah berpakat dan memalsukan rekod kes. So itu semua kesalahan-kesalahan yang melampau. Okey, sebagai ketua hakim harus menunjukkan interest untuk menghapuskan salah laku serius macam ni. Okey, itu yang saya harapkan daripada ketua hakim. Bukan setakat bagi alasan dan lari. Apa salah menunjukkan CRT kes tahun 2016 sekiranya wujud? Apa salah? Okey. Saya dah cuba mengikut kaedah yang dicadangkan oleh ketua hakim sebelum ini, di mana saya gunakan proses undang-undang, saya filekan saman pemula untuk permohonan penzahiran dokumen. Mereka menghalang. Katakanlah permohonan saya ada kesilapan teknikal. Cakaplah apa kesilapan itu. Kita betulkan dan jalankan, apa salah dia. Adakah wajar buang kes tersebut macam tu saja, sedangkan saya bayar RM200 lebih untuk saman pemula itu? Nak sia-siakan wang rakyat macam tu saja kah? Pegawai tak apa, semua filing yang mereka buat, pihak pegawai semua free. Dan juga setiap bulan mereka dapat gaji untuk kerja ataupun tanggungjawab mereka laksanakan. Publik macam mana? Kami keluarkan duit kami sendiri. Kami menguruskan kes semua dengan duit kami sendiri. Jadi macam ni ke semua pakat dan menganiaya rakyat? Ini semua tidak adil. Okay? Jadi that's why saya nak ketua hakim bertindak telus dan jawab ya ataupun tidak, wujud ataupun tidak kes-kes itu secara sah. Ada pemalsuan berlaku atau tidak? Jawab secara straightforward answers. Jangan pusing sini, pusing sana, tarik sini. Jadi saya terpaksa bawa aduan satu peringkat ke atas lagi. Okey? Saya haraplah ketua hakim akan jawab soalan saya. Kalau tidak, saya tak ada pilihan dari membawa semua aduan ni kepada Perdana Menteri. Sebelum itu saya akan buat satu laporan polis. Okey? Pasal langsung tak nak jawab. Okey? Itu akan meningkatkan curiga saya saja. Bukan, oh saya percaya, oh ini macam ni. Okey? Kalau kes jalan dekat mahkamah pun, kes rayuan itu, hakim tu dia tak akan jawab dengan pasal rekod kes itu. Itu optional saja hakim tu nak jawab ataupun tidak. Pasal hakim tu dari sudut pandangan hakim mahkamah tinggi tu, kes sedang dirayu. Apa kes yang dirayu? Itu saja. Okey? Jadi sebenarnya kalau fakta ini diproses dengan betul, pertanyaan saya ini, kalau jadi kes, ini adalah separate case. Tak ada kaitan. Dia tak duduk atas kes yang sana. Dia ada link sedikit di mana rekod kes tersebut telah dipalsukan. Tapi kes asal tu lain tindakan dia. Sama ada pun DPP nak tarik balik ke ataupun mereka nak proceed ke. Jadi itu saya akan buat separate aduan yang salah gunakan proses mahkamah untuk menganiaya saya, untuk merayu satu kes yang tidak asas. Di mana pendakwan kes yang asal itu pun saya ada komplain. Saya mengatakan itu adalah salah gunaan kuasa untuk menganiaya saya. Okey? Jadi merayu lagi itu melampau. Okey? Jadi pihak mahkamah bekerja sama, mereka okey, apa yang tertinggal? Okey, kita dah lepas 14 hari. Okey, awak nak rayu, nak menganiaya dia tak jadi.
Jadi kami akan bantu untuk memalsukan rekod. Bukankah ini semua sudah melampau? Semua sudah pakat. Okay, pihak penguatkuasa, pihak pendakwan, pihak mahkamah, semua sudah pakat. Bukankah ini semua sudah melampau? Okey, di mana sistem keadilan negara ni dalam keadaan kritikal dan rosak, completely rosak. Semua jenis penipuan, semua berpakat dan buat. Mana ada ruang untuk rakyat dapat keadilan? Okey, jangan simply cakap rayu di mahkamah lebih tinggi. Samalah. Berapa banyak duit kami nak belanjakan untuk satu kes yang difailkan dengan salah gunakan proses mahkamah. Kes yang langsung tidak asas, kes yang palsu. Okey? Dengan saya, mereka dah buat 7 kes. Semuanya kes yang tidak asas, tidak ada juga kes palsu. Jadi macam mana ni? Jadi saya kena berapa lama saya akan dianiaya? Kalau menang pun mereka rayu lagi. Bila nak selesai? Jadi kalau tak ada ruang untuk rayu pun pihak mahkamah bantu pula menipu, memalsukan rekod. Ini semua melampau sekiranya sebenarnya terjadilah. So itulah interest yang saya tunjukkan untuk menyiasat benda ni, untuk tahu jawapan. Okey? Sama ada betul ke? Ini dah 3 kali dah, 3 kes. Pattern yang sama. Sungguh curigakan. Untuk kes 2016, mereka cakap, pihak mahkamah kononnya cakap kes tertuduh telah dihukum. Tapi jawapan pihak mahkamah adalah dia didenda RM1,000 dan dia balik rumah, tak masuk penjara. Tapi jawapan tertuduh pula dia masuk penjara. Jadi kalau benar dia dihukum, mestilah sama kan? Kalau bayar denda, bayarlah denda. Kalau masuk penjara, mestilah sama kan? Jadi banyak alasan saya, banyak bukti yang saya ada untuk membuat pertanyaan macam ni. Saya buat satu pertanyaan, curiga saya ni munasabah. Okey? Munasabah. Jadi ini adalah tanggungjawab pihak kehakiman untuk memberi satu jawapan yang terus terang, tanpa memberi alasan itulah, inilah, kes jalanlah, dilanggar prosedur lah. Kita lupa, abaikan saja prosedur itu. Kita fokus pada ketulusan dan keadilan. Okey? Itulah tujuan saya buat pertanyaan ini. Okey, dengan ini saya tamatkan video saya di sini. Sekian, terima kasih.